Dalam segi politik saya, parti warisan, saya difahamkan dari Sabah, itu Datuk Seri Syafiee Apdal mengatakan bahawa parti warisan sudah pun mengenal pasti beberapa parti termasuk UMNO untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan datang. Artinya warisan pun sudah pun mula mau kembali berjinak dengan UMNO. Kerana dalam kerajaan perpaduan ini warisan tidak diwakili oleh mana-mana pemimpin mereka untuk berada di dalam barisan kabinet. Jadi Datuk Syafiee mengharapkan bahawa cantuman ataupun kerjasama antara warisan dan UMNO ini dapat diperkukuhkan. Kerana dalam saat ini katanya kita kena menepis secara dalam dan kita tak boleh lagi mengambil pandangan hanya dari orang-orang tertentu sahaja. Saudara, kita jangan lupa saudara, 22 bulan tu banyak orang bercakap tentang 22 bulan. Kerajaan Pakatan Harapan hanya 22 bulan. Tapi dalam tempoh 22 bulan Parti Perubumi Bersatu Malaysia, sekarang ni Perikatan Nasional, mereka sebenarnya bekerjasama dengan Parti Keadilan. Mereka juga bekerjasama dengan Parti DAP. Malahan Perikatan Nasional ni Parti Amanah dan juga Warisan untuk membentuk kerajaan. Tapi waktu itu tak ada masalah pun. Itu tidak dijadikan war-war cerita bekerjasama dengan DAP. Dan rakyat pun tak ada pula kita nak mengukur mengatakan PBM diabdab. Tapi kalau UMNO ni ada masalah saudara. Sekarang ni apabila UMNO ataupun Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan, itu aja diserang. Ini yang saya hairan saudara. Sedangkan kerajaan ini adalah saranan daripada ke bawah duli Yang Berhormat Pertuan Agong setelah Perikatan Nasional enggan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini saya perlu jelaskan, walaupun tiap-tiap malam anda bosan mendengar, ini realitinya. Waktu mereka membentuk kerajaan Pakatan Harapan dulu dengan pimpinan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalannya, setara dengan PKR pun dalam sana, dan mereka menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-14. Kita tak marah pun, kita menerima dengan sejabat, dengan dada terbuka. Tetapi hari ini, bila selepas pilihan raya umum yang ke-15, bila setelah kita diminta untuk membentuk kerajaan perpaduan, sudah kita dituduh seolah-olah kita ni menjilatlah, membodik DAP. Itu saja dia punya naratif cerita. Kerajaan kabinet pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari Jumaat lalu telah memutuskan bahawa pihak polis diminta bertegas dalam menangani persoalan yang dibangkitkan berhubung dengan isu-isu perkauman, isu-isu agama. Malam hari ini saya dikabarkan Yang Hana Yuh telah pun dipanggil oleh pihak polis untuk memberi keterangan. Artinya walaupun beliau berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, pihak polis juga berhak untuk menyiasat dan memanggil Hana Yuh. Ini keadaannya. Saya tengoklah banyak perkara yang dibangkitkan, nak sebut satu persatu pun malas lah saya. Jadi saya fikir teman-teman yang rapat dengan Dr. Mahathir nasihatlah. Sudahlah tu. Cuma hari ini saya nampak Ketua UMNO bahagian Gua Musang yang menang besar dalam pilihan raya pemilihan parti Sabtu lalu, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau menekankan perlunya katanya kerajaan disaran agar mengharamkan semua pimpinan dan parti politik daripada menerima sumbangan dana politik daripada luar negara. Ini bekas Menteri Kewangan, dia tahu keadaannya. Zaman beliau tidak ada pun wang yang masuk dana bantuan politik dari luar negara. Sebagai orang ahli veteran, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah berpendapat sumbangan yang disalurkan oleh mana-mana individu, pertubuhan, parti politik secara sukarela hanya akan mengundang amalan politik wang yang berleluasa. Itu kenyataannya. Oleh itu, beliau turut menggesa satu undang-undang khusus perlu digubal bagi mencegah, bukan nak diadakan. Kalau kita lihat ada pimpinan daripada Perikatan Nasional, mereka mahu supaya Parlimen menggubal dasar ataupun undang-undang bahawa dana politik boleh diwujudkan. Tapi Yang Mulia Tengku Razali dia kata dia tak boleh. Jadi dia kata ini kalau digubal undang itu, kita tak mampu untuk mencegah budaya politik wang yang menurutnya terlalu berterusan dan berluasa dalam pentadbiran parti politik negara ini. Ini yang tidak disenangi oleh Tengku Razali Hamzah. Jadi katanya selama ini kita dibebankan kerana disebabkan penguatkuasaan undang-undang yang longgar dan lemah menjadi punca politik wang terus menular.
Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah berkata sudah tiba masanya kerajaan bertegas dan melakukan penguatkuasaan yang ketat bagi mengekang masalah politik wang. Pertama katanya kita kena haramkan penerimaan wang daripada luar negara oleh mana-mana pihak, individu, pertubuhan, sukarela ataupun parti politik. Perlu dihapuskan. Kita tak mahu lagi orang mendapat duit daripada mana-mana dana daripada mereka yang anti negara kita, yang anti kerajaan kita untuk membiayai aktiviti politiknya semata-mata kerana mahu merosakkan demokrasi kita dan mahu menumbangkan kerajaan secara tidak baik. Itu kata Tengku Razali. Beliau juga mencadangkan supaya diharamkan kutipan derma oleh sesiapa untuk tujuan politik. Jadi artinya tidak ada lagi peluang orang nak cari duit kononnya untuk parti politik, tapi masuk poket masing-masing, dan dia dapat mewujudkan dana, dan dana itulah yang akan digunakan untuk membunuh semua musuh politiknya dari dalam dan luar parti. Katanya kata Tengku Razali sudah sampai masanya kita bertegas dalam hal ini. Jadi bila kita izinkan orang mengutip dana politik, kadang-kadang yang dah masuk dalam parti politik sedikit, yang masuk poket mereka banyak. Siapa yang menentangnya, sama ada dalam parti ataupun di luar parti, mereka akan gunakan wang untuk membeli undi dan sebagainya. Isu politik wang harus ditentang secara berterusan, dan beliau berharap rakyat juga akan menyokong cadangan tersebut. Saudara, saya secara peribadi saya menyokong. Kita tak mahu lagi adanya sebarang dana-dana politik yang diwujudkan. Baik saudara, saya melihat perbincangan hari ini di Parlimen. Parlimen hari ini berterusan membincangkan tentang bajet 2023. Hari ini Kementerian JKR, Jabatan Kerja Raya, ataupun kemudian begitu juga kementerian apa lagi, termasuklah juga Kementerian Koperasi Pembangunan, Kementerian Pembangunan dan Usahawan. Hari ini kita dipahamkan bahawa pihak kerajaan telah mewujudkan dana yang begitu besar untuk membantu usahawan-usahawan, terutama usahawan Bumiputera negara kita. Antaranya adalah diwujudkan ditambah lagi peruntukan untuk tekun. Tekun ini adalah tempat warga bangsa kita memohon pinjaman dari kerajaan untuk memulakan perniagaan ataupun membesarkan perniagaannya. Saya dipahamkan daripada kenyataan tadi bahawa untuk dana kepada tekun ini diperuntukkan sejumlah 350 juta. Besar tu saudara. Jadi warga yang dulu telah pun diisytiharkan muflis, bolehlah membuat pinjaman ataupun minta bertemu dengan pegawai tekun untuk membincangkan bagaimana untuk mendapatkan dana-dana bantuan agar mereka dapat meneruskan usaha-usaha ekonomi mereka. Itu yang diperuntukkan oleh kerajaan. Jangan kata tak bagi. Sebab itu saya katakan saudara, jangan kita menuduh. Itu pun dalam keadaan negara yang masih berhutang saudara. Kita melihat sekarang ni tentang status. Ini yang kita berungsingkan sebab 31 Mac nanti perbicaraan berhubung dengan Datuk Seri Najib akan diadakan. Jadi sekarang ni status yang kita dapatan saya tentang tuduhan berlakunya fraud dalam SRC nilai 42 juta. Katanya sekarang ini status SRC International itu dalam proses semakan kehakiman, dan keputusannya akan kita ketahui akhir bulan Mac, itu 31 Mac. Bagi 1MD Tenor, ini masih lagi dalam perbicaraan pada fasa kes pendakwaan. Tapi bagaimanapun ZT masih belum sempat memberi keterangan di mahkamah, walaupun katanya telah dijadualkan pada bulan November 2022. ZT masih belum dihadapkan ke mahkamah. 2 minggu lalu pendakwaan telah meminta perbicaraan kes dilanjutkan sehingga pertengahan bulan November 2023. Lama tu. Cuma kita mengharapkan agar perbicaraan dalam mahkamah, kita minta supaya semakan kehakiman itu dapat dilakukan, bolehlah dikeluarkan. Kalau Datuk Seri Najib tidak dikeluarkan dari penjara, dia terpaksa tunggu sampai November 2023, bertambah lagi. Saudara, dalam perbicaraan YNDB IPIC pula, perbicaraan masih belum bermula. Dah 4 tahun didakwa, belum ada perbicaraannya. Datuk Seri Najib didakwa salah guna kuasa membabitkan 66 bilion bagi menjayakan perjanjian penyelesaian IPIC IPIC. Namun, tindakan Datuk Seri Najib terbukti benar bila IPIC telah membayar 1.8 bilion, iaitu sekitar 88 bilion ringgit
kepada 1MDB 2 minggu lalu dan bersetuju melabur 1.5 bilion di negara ini sebagai penyelesaiannya. Jadi memandangkan perkembangan ini, Datuk Seri Najib mungkin akan memfailkan surat representatif untuk menggugurkan kesnya dalam 1MDB IPIC. Laporan audit 1MDB pada Mac bulan ini, saudara, Datuk Seri Najib telah dibebaskan dan dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi kerana mahkamah mendapati tiada bukti Datuk Seri Najib pernah mengarahkan sesiapa pun untuk meminda laporan audit yang dihantar ke Parlimen dan sebagainya. Namun, pendakwaan telah failkan rayuan terhadap keputusan kes itu pada minggu lalu. Berhubung dengan perlucutan hak wang sejumlah 114 juta milik Datuk Seri Najib dan keluarganya, bulan Mei 2001 menang. Namun Datuk Seri Najib telah beberapa kali menang perbicaraan kes ini dan berjaya membuktikan bahawa wang tersebut adalah dana pilihan raya PRU14 milik parti, bukan miliknya. Mahkamah juga memutuskan tiada bukti bahawa dana tersebut adalah hasil dari sebarang kegiatan haram. Jadi berhubung dengan lucut hak barangan milik keluarga Datuk Seri Najib, pada November 2022, beberapa bulan lalu, Datuk Seri Najib telah beberapa kali menang perbicaraan dan berjaya membuktikan bahawa kebanyakan barangan tersebut adalah hadiah peribadi yang dikumpulkan sejak puluhan tahun lalu. Mahkamah juga memutuskan tiada bukti bahawa barangan tersebut adalah hasil dari sebarang kegiatan haram. Itulah saya bagi upgrade, saudara, kedudukan perbicaraan Datuk Seri Najib berhubung dengan 1MDB dan SRC. Berdoalah agar ini bulan 31 Mac nanti ada sesuatu yang baik untuk keluarganya, sebab kita pun dalam bulan puasa, saudara. Dan bagaimana saya melihat kenyataan Datuk Dr. Mahathir. Semalam dia telah menyatakan bahawa berhubung tentang penyelesaian dengan Goldman Sachs, iaitu syarikat yang bank yang menguruskan dana 1MDB. Kerana bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir berpandangan Malaysia sepatutnya, katanya, menerima pampasan lebih tinggi daripada Goldman Sachs berhubung skandal 1MDB. Tapi bagaimanapun penyelesaian tersebut yang dicapai ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin tidak memuaskan hati. Dr. Mahathir kata perkara itu tak berlaku kerana Muhyiddin terlalu bermurah hati. Dan katanya kita berpendapat Goldman Sachs patut bayar lebih daripada yang dipersetujui olehnya bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Apakah Tan Sri Muhyiddin begitu bermurah hati dengan Goldman Sachs? Itu perlu dikaji kemudian, saudara. Kerana aliran semalam menggesa kerajaan untuk menjalankan audit forensik terhadap penyelesaian yang dicapai pada Julai 2020, iaitu sebanyak 2.5 bilion dolar Amerika, dan aku janji 1.4 bilion untuk aset yang boleh diperoleh semula. Malahan bulan lalu Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Johari Ghani turut menggesa siasatan terhadap penyelesaian itu. Sebab Dr. Mahathir pun merasakan ada sesuatu yang tak kena pada penyelesaian. Apatah lagi Parlimen dalam perdebatan di Parlimen, Ahli Parlimen Titiwangsa yang juga naib Presiden UMNO, beliau pun telah melontarkan pandangannya bahawa satu audit forensik perlu dilakukan. Kerana nampak gaya penyelesaiannya macam berat sebelah lah. Kita tak bersalah. Kalau kita bersalah lain cerita. Saya juga mendapat begini, difahamkan bahawa Tan Sri Muhyiddin menarik balik saman terhadap Goldman Sachs adalah bank yang bertanggungjawab mengeluarkan bond bernilai 65 bilion dolar Amerika. 3 bond telah diterbitkan, 2 bond pada tahun 2012 dengan nilai 1.75. Begitulah perjalanan 1MDB ni, saudara. Banyak pihak yang terbabit. Tapi akhirnya dengan wang sejumlah 42 juta daripada asasi yang Datuk Seri Najib gunakan untuk belanja pilihan raya dan juga membantu warga kita, akhirnya 12 tahun lah kena penjara hanya kerana menyedekahkan atau memberi wang yang diperolehi daripada asasi dengan 42 juta, saudara. Baik, saudara. Dalam keadaan begitu, tadi teman-teman minta saya mengulas tentang surat atau kenyataan Dr. Mahathir. Saya cuma melihat bagaimana Dr. Mahathir, saya dah cakap semalam pun, sudah-sudahlah. Tapi beliau masih lagi mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kerajaan diktator.
Alasannya kerana menghalang mereka mengadakan perhimpunan. Jadi kalau sebut diktator ni, jangan lupa zaman siapa yang lebih diktator lagi. Dulu kalau berkumpul 3 orang pun di bawah akta perhimpunan boleh ditangkap. Sekarang ni kalau berhimpun dapat kelulusan polis pun mudah. Dulu susah nak dapat perhimpunan dan sebagainya. Minta daripada pihak polis kelulusan. Jangan lupa saudara, waktu zaman reformasi dan sebagainya. Jadi sekarang ni bila dia katakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni diktator kerana tidak mengizinkan perhimpunan. Sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur, itu urusan polis. Cuma beliau menekankan agar janganlah kestabilan politik, keamanan negara tergugat apabila adanya isu-isu yang bercorak perkauman, isu-isu agama yang boleh menghuru-harakan negara. Itu saja.